Assalamualaikum pelajar-pelajar semua. Saya, Cikgu Fazli Abnullah akan berkongsi ilmu pada hari ini tentang tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Salah satu tajuk yang agak penting bagi calon SPM 2020-2021. Pada akhir video ini, diharap pelajar-pelajar akan dapat yang pertama, menjelaskan peristiwa Perjanjian Hudaibiyah dan kesan Perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, menyenaraikan kandungan Perjanjian Hudaibiyah. Yang ketiga, menerangkan kesan atau kepentingan Perjanjian Hudaibiyah. Yang keempat, menjawab soalan kebat yang berkaitan Perjanjian Hudaibiyah. Dan yang kelima, menjawab soalan sejarah SPM dengan tepat. Baiklah pelajar-pelajar, sebagaimana yang kita tahu, selepas Perjanjian Aqabah pertama dan Perjanjian Aqabah kedua, Nabi SAW telah dijemput untuk berhijrah ke Madinah. Selepas penghijrahan, tertubuhlah negara Islam Madinah. Selepas 6 tahun orang Muhajirin, iaitu orang Islam Mekah di Madinah, mereka berhasrat untuk menziarahi kota Mekah. Mengapakah orang Islam Madinah berhasrat menziarahi kota Mekah? Ini kerana, pertama, Kaabah terletak di kota Mekah. Dan yang kedua, ia merupakan tempat ibadat bagi orang Islam. Sebab yang ketiga, Mekah adalah tempat asal bagi orang Muhajirin. Dan yang keempat, Mekah juga adalah tempat turunnya wahyu pertama. Dan yang kelima, orang Islam Madinah juga berhasrat untuk mengerjakan umrah. Baiklah, apakah peristiwa yang menyebabkan berlakunya Perjanjian Hudaibiyah? Rasulullah SAW bersama-sama dengan 1,400 orang Islam dari Madinah mula bergerak menuju ke kota Mekah untuk tujuan umrah. Jelas menunjukkan rombongan Islam Madinah melencong serta berhenti berehat di satu tempat yang dinamakan Hudaibiyah apabila disekat oleh pasukan tentera Quraisy. Lalu Rasulullah SAW menghantar Uthman bin Affan ke Mekah untuk menjelaskan tujuan tersebut kepada pihak Quraisy. Soalannya, mengapakah Saidina Uthman yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW sebagai wakil, walhal terdapat 1,399 orang sahabat lagi dalam rombongan tersebut? Sebab Uthman Affan dipilih adalah kerana yang pertama, Uthman mempunyai ramai saudara mara di Mekah. Yang kedua, Uthman merupakan sahabat yang matang dan tua berbanding sahabat lain. Dan yang ketiga, sifatnya yang lemah lembut dan bertolak ansur. Namun begitu, Uthman bin Affan telah ditahan dan tersebar berita bahawa beliau telah dibunuh. Rombongan Islam Madinah sangat sedih dan kecewa dengan perkhabaran tersebut. Orang Islam pun berikrar untuk menuntut bela di atas kematian itu. Ikrar ini dikenali sebagai Bai'ah Al-Ridwan. Apabila mendengar berita ini, pihak musyrikin bimbang seandainya pihak Islam Madinah benar-benar akan menyerang mereka. Rupa-rupanya, khabar angin tersebut palsu dan merupakan provokasi untuk melemahkan moral rombongan Islam Madinah. Orang Quraisy pun segera membebaskan Uthman bin Affan dan menghantar Syuhaib bin Amr untuk berunding dengan orang Islam pada bulan Zulkaidah tahun 6 Hijrah, Mac 628 Masihi. Perundingan ini membawa kepada berlakunya Perjanjian Hudaibiyah. Nama perjanjian itu dinamakan sempena tempat berlakunya perjanjian tersebut, iaitu Hudaibiyah. Apakah kandungan perjanjian tersebut? Yang pertama, mereka bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, kabilah Arab lain bebas memihak sama ada kepada orang Islam Madinah atau Quraisy Mekah. Dan yang ketiga, orang Islam Madinah yang memihak ke Mekah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan. Dan yang keempat, orang Quraisy Mekah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan semula. Dan yang terakhir sekali, umat Islam hanya dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun berikutnya. Namun begitu, perdamaian ini hanya bertahan selama 2 tahun sahaja.
orang Arab Quraisy telah melanggar isi perjanjian Hudaybiyah yang kedua. Mereka tidak menghormati hak kebebasan yang dipersetujui bersama. Orang Quraisy telah memihak kepada Bani Bakar yang sedang bertelingkah dengan Bani Khuza'ah. Orang Quraisy membunuh beberapa orang Bani Khuza'ah yang memihak kepada Islam. Perjanjian Hudaybiyah telah memberi kesan jangka panjang yang menguntungkan pihak Islam. Yang pertama, orang Islam bebas memasuki Mekah serta boleh beribadat di Kaabah pada bila-bila masa. Ini membolehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merangka program dakwah Islamiah ke seluruh semenanjung tanah Arab. Manakala suku Arab boleh menganut sebarang agama tanpa halangan. Dan yang ketiga, bilangan penganut Islam bertambah. Misalnya, pengislaman tokoh panglima Arab Quraisy seperti Khalid bin Al-Walid, Amru bin Al-As, Utsman bin Talha. Yang keempat, suku Arab boleh menganut sebarang agama tanpa halangan. Yang kelima, Islam tersebar secara aman. Dan yang keenam, Madinah diiktiraf sebagai negara Islam oleh Quraisy. Pelajar-pelajar yang dihormati, apakah soalan-soalan kebat yang mungkin diutarakan dalam peperiksaan? Cikgu akan membincangkan soalan-soalan yang mungkin akan mencabar minda kamu. Soalan pertama, mengapakah orang Arab Quraisy mencabuli perjanjian tersebut? Jawapannya, mereka berpegang kepada fahaman asabiah, iaitu kepuakan yang melampau. Yang kedua, orang Arab Quraisy menyokong Bani Bakar yang membunuh puak Bani Khuza'ah. Yang ketiga, tempoh gencatan senjata selama 10 tahun dianggap terlalu panjang. Dan yang keempat, orang Arab Quraisy bimbang dengan kekuatan orang Islam. Yang kelima, mereka bimbang ramai orang Arab Quraisy akan memeluk Islam. Seterusnya, soalan yang kedua. Mengapa sebahagian orang Islam memprotes perjanjian ini? Mereka memprotes perjanjian ini seolah-olah merugikan pihak Islam. Kerana seolah-olah ia memihak kepada Quraisy Mekah. Orang Quraisy Mekah yang berpihak kepada Islam tidak dapat dilindungi. Mereka tidak dapat memasuki kota Mekah untuk mengerjakan umrah pada tahun berikutnya. Dan mereka terpaksa memulangkan orang Quraisy Mekah yang berpihak kepada Islam ke Madinah. Orang Madinah yang berpihak kepada Quraisy Mekah tidak perlu dipulangkan ke Madinah. Oleh itu, mereka tidak dapat diadili walaupun melanggar perlembagaan Madinah. Dan soalan yang ketiga, mengapakah perjanjian perlu dipatuhi? Yang pertama, untuk mengelakkan huru-hara. Yang kedua, membuktikan kejujuran sesuatu pihak. Yang ketiga, menghindari sifat hipokrit, munafik dan khianat. Yang keempat, memastikan keharmonian berkekalan. Dan yang kelima, memudahkan urusan pada masa hadapan. Seterusnya, ia akan melahirkan sifat amanah. Kesimpulannya, perjanjian Hudaybiyah boleh dikatakan pemangkin perkembangan dakwah Islamiah sehingga kini. Baiklah murid-murid, setakat ini dahulu sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi di lain waktu, ingat, biar tak handsome, biar tak cantik, tapi SPM nanti sejarah dapat A. Selamat berjaya, selamat belajar, insya-Allah. Jumpa lagi.